Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Mahadi dan semua rakan-rakan saya. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya iaitu mengenai pemikiran logik. Pemikiran logik adalah cara pemikiran yang kerap dan gemar. Ia digunakan dalam melancarkan sesuatu perkara. Secara amnya, ia difahami sebagai apa yang boleh difahami oleh akal manusia, iaitu menggunakan bukti bagi menjelaskan sesuatu yang tidak jelas pada mulanya. Seterusnya, kita akan pergi kepada definisi logik. Logik berasal daripada perkataan Yunani, iaitu logos, yang memberi maksud pengucapan, pernyataan, pemikiran akal dan sebab. Menuruti Kopi 1986, prinsip-prinsip yang digunakan untuk membezakan betul dan salah sesuatu hujah. Antara contoh umbun dan sebab iaitu seperti pada hari yang panas, baju yang dijemur menjadi kering. Jika tiada matahari, baju basah yang dijemur tidak akan kering. Seterusnya, kita akan pergi kepada prinsip logik. Ia terdapat 3 prinsip asas logik iaitu yang pertama, prinsip identiti. Sesuatu objek sentiasa sama dengan dirinya sendiri, A sama A. Secara ringkasnya, jika satu pernyataan adalah benar, maka ia adalah benar. Yang kedua, prinsip pertengahan. Satu pernyataan boleh jadi sama ada A sama B atau A tidak sama B. Ia merupakan satu ciri sistem klasik logik. Satu pernyataan mungkin benar juga palsu. Yang ketiga ialah prinsip kontradiksi atau percanggahan. Satu pernyataan tidak boleh menjadi benar atau palsu serentak. Jikalau anda benar, maka orang lain tidak akan benar. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis logik. Logik terdapat 2 jenis iaitu logik deduksi dan logik induktif. Yang pertama, logik deduksi menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada khusus. Berkait dengan logik klasik Aristotle, contohnya semua manusia bernafas dengan menggunakan oksigen. Sama seperti Ali ialah seorang manusia. Oleh itu, Ali bernafas dengan menggunakan oksigen. Seterusnya, logik induktif. Ia menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada umum. Dikenali sebagai kaedah Bacon yang dipelopori oleh Francis Bacon. Ia mempunyai kait rapat dengan logik moden. Contohnya seperti gagak itu berwarna hitam, maka semua gagak berwarna hitam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Mahadi dan kepada rakan-rakan saya. Nama saya Muhammad Haris bin Harman. Saya dari BTMI Section 1. Nombor matrik saya ialah B06-2010-139. Tajuk saya untuk subjek falsafah dan isu semasa ialah pemikiran lahir. Hari ini saya akan menerangkan apa itu pemikiran lahir. Pemikiran lahir yang merujuk kepada usia akal di sekitar kelahiran manusia itu dimulai dari dalam rahim ibunya hingga ke usia 6 tahun selepas dilahirkan. Pemikiran lahir mengkaji peringkat awal kejadian manusia yang bermula daripada proses perkahwinan, hubungan suami isteri, tempoh penghamilan, proses kelahiran anak, penjagaan dan pendidikan asas semasa bayi, hubungan ibu bapa dengan anak, penjagaan kesihatan, pemakanan dan pendidikan pada zaman kanak-kanak itu sedang membesar. Pemikiran lahir mengikut teori SPB 4K. Pemikiran lahir ataupun pemikiran kebitaraan berkaitan dengan perkembangan otak manusia yang mementingkan elemen kecemerlangan, kegemilangan, kebestarian dan kepandaian. Pemikiran lahir ialah ilmu pengetahuan tentang kecemerlangan dan kehebatan akal manusia. Pemikiran kebitaraan mempunyai hubungan dengan penjagaan dan pemulihan organ otak, akal dan minda supaya menjadi cerdik, pandai, bijaksana, bestari, bagus dan cemerlang. Pemikiran kebitaraan yang terkandung dalam teori SPB 4K mengkaji pemikiran kebitaraan dari segi otak manusia secara lahiriah ataupun dari segi bentuk fizikalnya.
Pemikiran kebitaraan yang dibawa oleh teori SPB 4K tertumpu kepada perbincangan ke atas penjagaan anak dalam rahim sehingga kepada anak itu berusia 6 tahun. Teori SPB 4K merumuskan bahawa pengembangan awal minda atau pemikiran penting kepada pembangunan manusia kerana melalui akal fikiran, manusia dapat melihat hingga membaca, mendengar hingga memahami bahasa, merasakan hingga mengenal dan membeza, bertutur, mengacu dan menghayati sesuatu dalam hidupnya. Pemikiran lahir bermula daripada hubungan lelaki dengan perempuan yang diisytiharkan sebagai suami isteri yang sah dengan berbagai-bagai upacara keagamaan dan adat dalam sesuatu masyarakat. Tokoh pemikiran lahir iaitu Profesor Dr. Muhammad Yusof Hassan. Beliau mula terlibat dalam kesusastraan ketika mengambil peperiksaan HSC Higher School Certificate pada tahun 1960. Pada masa itu, terdapat topik dari buku panduan kesusastraan Melayu, sebuah novel mengenai tenggelamnya kapal Van der Wijk hasil karya Hamka. Sejak itu, beliau berminat untuk membaca novel dan mengarang sastra. Beliau berjaya membuat teori pemikiran yang disebut SPB 4L, iaitu sistem pemikiran bersepadu 4L, luhur, lahir, logik dan lateral. Hidup ni tak pernah nak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Ahmad Rizauddin daripada BTMI S1 FPTT akan membicarakan tentang pemikiran luhur. Seperti yang kita ketahui, pemikiran luhur itu merupakan pemikiran berkonsepkan ketuhanan. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini ada kecenderungan untuk mencari agama mereka masing-masing. Jadi, apakah itu pemikiran luhur dengan secara lebih dalam lagi? Mari kita saksikan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan terbaik dari segala kejadian. Hal ini terbukti di dalam surah At-Tin ayat keempat. Sesungguhnya manusia diciptakan merupakan sebaik-baik kejadian. Mengapa manusia digelar sebagai ciptaan yang paling terbaik? Hal ini kerana manusia mempunyai akal fikiran yang sangat unik yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Akal fikiran ini harus diasah menjadi kepada 4 jenjang utama, iaitu lahir, lateral, logik dan juga luhur. Jadi yang kita akan bahaskan hari ini adalah pemikiran luhur. Pemikiran luhur seperti yang kita ketahui merupakan pemikiran berkonsepkan kepada ke arah ketuhanan. Tapi apakah caranya untuk menjadikan benda itu sebagai satu perisai? Kerana pemikiran luhur merupakan pemikiran yang tertinggi dari segala apa sahaja pemikiran. Tanpa pemikiran luhur, banyak ideologi maupun hasutan-hasutan yang berjaya menghasut kepada masyarakat hari ini. Jadi mari kita bincangkan. Negara kita yang tercinta Malaysia mempunyai pelbagai jenis bangsa dan masyarakat maupun agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristian dan banyak lagi. Tetapi setiap agama ini mempunyai sesuatu perkara yang pasti sama, iaitu mengajak ke arah kebaikan. Setiap agama mengajar tentang nilai-nilai murni dan kebaikan kepada penganutnya. Seperti Islam mengajar untuk menjaga amar makruf nahi mungkar antara sesama manusia sekalian. Dan apa yang paling penting, di dalam Islam sebagai contohnya juga diajar bahawa tidak ada perbezaan antara warna kulit maupun kaum di dalam kalangan manusia. Hal ini terbukti dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kata Allah, Allah menjadikan manusia sebagai lelaki dan perempuan berkaum berwarna-warni untuk mengenali antara satu sama lain. Dan yang membezakan kita adalah nilai kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Sayangnya, berapa ramai anak muda kita pada hari ini
yang belum mengenal arti dunia telah kemakan hasutan nafsu yang membawa kepada ke arah kemudaratan seperti meminum arak, mengambil dadah, dan berzina. Mereka bukan tidak mengenal konsep ketuhanan, tetapi mereka telah berputus asa kerana memikirkan bahawa ujian yang diberikan itu memburukkan mereka, melemahkan mereka. Tetapi kata Allah dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan balasan maupun ujian kepada sesuatu manusia melainkan mereka mampu. Kalau Tuhan merasakan kita mampu, kenapa kita persoalkan lagi? Setiap ujian itu bukan untuk menjadikan kita lemah, tetapi untuk menjadikan kita kuat. Kadang-kadang kita menyangka bahawa perkara itu buruk bagi kita, tetapi ia adalah yang terbaik. Bersangka baiklah pada Allah, bersangka baiklah pada Tuhan, laksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Semoga pemikiran luhur kita menjadi pemikiran yang sangat kukuh, yang dapat membendung kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Pemikiran luhur merupakan pemikiran yang patut dijaga oleh setiap manusia. Jagalah ia supaya kita dapat terhindar daripada segala masalah gejala sosial yang kerap berlaku di negara kita ini. Jadi, marilah, azan sudah berkumandang. Mari teruskan solat. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ong Song Ren daripada kumpulan 14 dan sekarang saya akan menerangkan pemikiran lateral. Senang dikata, pemikiran lateral ini dia adalah cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imajinasi. Daya imajinasi yang dia guna itu bukan secara logik atau tradisional, tapi dia agak luar biasa dan lebih berkesan. Lepas itu, pemikiran lateral dia adalah menitik beratkan kepada berbagai jenis jawapan dan dia adalah digunakan untuk larikan diri daripada idea-idea yang sudah lama digunakan. Dr. Edward de Bono, dia adalah seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. Pemikiran lateral ini adalah dia yang memperkenalkan. Dia memperkenalkan ini disebabkan dia perasan banyak kelemahan yang dalam pemikiran konvensional yang biasanya kita orang guna tu. Jadi, dia memperkenalkan pemikiran ini adalah untuk mencari jalan yang terpantas dan memang berjaya dapat menyelesaikan masalah. Yang ni adalah apa yang dia cakap. Dia singkatkan, dia adalah kata itu kreativiti amat penting untuk menyelesaikan masalah. Dan ini adalah dikatakan sebagai lateral thinking. Selepas dia memperkenalkan pemikiran lateral, apa yang dia buat adalah memperkenalkan lagi teori berfikir, iaitu PMI, AGO, APC, CAF, OPV, CNS, FIP. Setiap ini adalah lebih fokus kepada sejenis masalah. Sebab kadang-kala masalah yang kita hadapi itu adalah lebih efisien. So, teori berfikir ini dia akan memberikan kita suatu bidang yang lebih efisien untuk mencarikan penyelesaian yang lebih berkesan. Lepas itu, dia telah menciptakan topi pemikiran ini. Setiap warna topi itu adalah mewakilikan setiap cara untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ni adalah contoh perkara yang simple. Maklumat dia adalah untuk menghapuskan rumput tanah. Yang fikiran biasa kita orang ni adalah kerja keras dan potong sendiri. Tapi dengan pemikiran lateral, apa yang dia buat adalah sewa kepada pengembara kambing. Sebab kambing akan makankan itu rumput dia. Jadi dia lagi untung duit. So, ni adalah satu contoh yang simple bagi pemikiran lateral. Sekian, terima kasih.